Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Arum dan keluarga, Tuan Haji Husin, Ustaz Asbi, pimpinan masyarakat, pimpinan madrasah, seterusnya sahabat-sahabat muslimin dan muslimat serta jemaah pertama Allah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sama alhamdulillah, kita rofokkan lagi syukur buat kesekian kalinya masih kita berada pada kesempatan dan juga hidayah Allah Ta'ala untuk kita meneruskan sakibaki kehidupan kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita teruskan lagi program-program kebaikan, bermula dari pagi tadi ibadah solat subuh berjemaah dan seterusnya. Barangkali ada di antara kawan-kawan yang sudah datang daripada kuliah-kuliah di masjid dan surau, dan kali ini kita langsungkan lagi pada kuliah duha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar diterima Allah Ta'ala dan juga datang balik dalam imbalan kebaikan dan juga bantuan syafaat kepada kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sama-sama kita tilik pada hati, kita betulkan hati dan kita ikhlaskan diri, tuan-tuan. Sedikit tuan-tuan berkenaan dengan niat ini, selalu kita ingatkan tuan-tuan betapa pentingnya jagaan niat kerana ia menjadi bimbingan dan panduan utama kepada amalan dan praktikal kita. Gerak kerja kita dipandu oleh niat. Sebab itu perbincangan tentang niat dalam agama ini terlalu penting. Malah seriusnya agama kita pada niat ini, sehingga kan agama mewajibkan satu ibadah yang namanya puasa. Puasa ni tuan-tuan, satu bentuk ibadah yang begitu unik, begitu tersendiri. Antara keistimewaan yang duduk pada ibadah puasa ini ialah ia adalah satu bentuk simulasi, latihan praktikal pada niat. Sedangkan niat ini perkara yang cukup besar. Dalam kehidupan dunia sivil sendiri pun tuan-tuan, kita faham pada urusan jenayah melibatkan jenayah awam ni, mahkamah-mahkamah sivil, kalau nak dibawa kepada perbicaraan satu-satu kes jenayah, maka perbincangan ataupun perbicaraan awalnya ialah mesti dibuktikan ada dia punya niat. Disebut sebagai apa? Ada prima facie-nya, ada mala fide-nya tuan-tuan. Ada niat yang tak baik yang berjaya dibuktikan oleh pihak pendakwa yang menyebabkan si pesalah ataupun orang yang disyaki itu boleh dilanjutkan perbicaraan di mahkamah. Jadi kita faham tentang kedudukan niat. Maka samalah tuan-tuan, dalam agama ini niat ini sentiasa diingat-ingatkan, sentiasa dibimbing, kita kata apa, baiki, dipandu oleh agama sekira-kiranya dengan disiplin dan juga dengan tarbiyah niat tu tuan-tuan, kita orang-orang Islam ni sentiasa berada dalam keadaan niat baik. Sentiasa ada dalam keadaan niat baik. Sebagaimana kita sebut tadi, simulasi niat ini duduk pada ibadah puasa kan. Bagaimana dalam kategori ibadah puasa kita diajar ada puasa orang awam, puasa orang al-khawas, kemudian khawasul khawas. Yang puasa yang terbaik khawasul khawas tu bukan sekadar tak makan, tak minum, tak buat benda yang batalkan puasa, tapi jaga niat. Itu yang luar biasa pada ibadah dan latihan niat. Sampai ke puasa yang terbaik adalah puasa yang niatnya dijaga. Sekira-kiranya kalau ada lintasan hati pada
keburukan, maka segera dibuang, dibaiki dan dibiasakan dengan lintasan baik. Itulah dia kebiasaan menerusi ibadah 30 hari dalam Ramadan ini, untuk menjadikan kebiasaan itu sebagai darah daging kita. Sebagaimana kita selalu duk sebut tuan-tuan, bahawa kawan kita yang duduk dalam dunia motivasi, dalam dunia kaunseling, mereka jumpa dengan teori 30 hari ataupun teori 40 hari tuan-tuan. Membiasakan diri dengan amalan baik selama 30 hari ataupun 40 hari. Jadi kita jumpa rupa-rupanya 30 hari, 40 hari ini ada dalam Islam, dan barangkali tidak salah untuk kita dakwa bahawa teori barat yang menyebut tentang 30 days practical itu datang daripada ibadah Ramadan dalam Islam kita. Manakala 40 hari itu pula merujuk pada satu hadis Nabi, kan kita selalu jumpa hadis tu, hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi SAW sebut, man shalla lillahi fil jama'ah arba'ina ayyam min ghairi ay yatruku at-takbiratul ula kutibat lahu bara'atan. Barang siapa yang solat berjemaah kerana Allah selama 40 hari tanpa dia terlepas takbir yang pertama, maka dicatat padanya 2 pembebasan. Pembebasan yang pertama, bara'atun minan nifaq, yang keduanya pembebasan daripada neraka. Bebas daripada penyakit nifaq, dan yang kedua bebas daripada neraka. Wal a'yadzabillah. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud, tak silap ingatan saya, hadis hasan tuan-tuan ni. Jadi ini juga menjadi panduan kepada kita tentang ibadah 40 hari, untuk membiasakan diri kita terhadap satu-satu kebaikan. Mudah-mudahan apabila kita lakukan kebiasaan itu selama 30 hari, selama 40 hari, dengan ilmu, dengan kesedaran, dengan niat yang benar, akhirnya perkara itu dia melekat jadi darah daging kita. Jadi darah daging kita. Saya nak sebutnya tuan-tuan, apabila sahaja niat yang baik ini sentiasa melekat pada kita, darah daging pada kita, maka kita sampai kepada tahap Muslim yang dikehendaki oleh agama. Dalam hadis Nabi SAW sebut, hadis sahih, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam yang sebenar adalah orang Islam lain selamat daripada gangguan lidah dan mulutnya. Jadi macam mana nak selamat daripada gangguan lidah dan mulut? Dia mesti bermula dengan niat, mesti bermula dengan niat lintasan hati. Orang Muslim jangan ada lintasan hati yang tak baik. Maka daripada lintasan hati tak baik itulah dia boleh bawa kepada dosa dan maksiat. Sebaliknya kalau lintasan hatinya baik, maka dia akan jaga apa yang disebut sebagai organ lidah dan juga tangan dia ni daripada melakukan benda-benda yang tak wajar. Boleh faham tuan-tuan ni tentang didikan agama. Nak jadi ahli syurga ni, dia kena pergi kepada perkara-perkara sebegitu tuan-tuan. Jadi kalaulah kita dah boleh faham kat situ, maka hidup kita jadi selamat. Dan kita faham inilah konsep Islam yang ada dalam Islam. Konsep Islam yang ada dalam agama Islam ini adalah keselamatan. Islam itu adalah salam, keselamatan. Selamat dari mana? Yang pertamanya, selamat sesama kita. Dalam konteks hubungan vertikal, hubungan mendatar. Saya dengan tuan, saya rasa selamat. Bila saya beradab dengan Ustaz Azbi, saya rasa selamat. Sebab saya tahu Ustaz Azbi seorang Muslim yang beramal dengan Muslim. Dia datang kepada saya dengan niatnya yang baik. Bila niat yang baik, maka mulut dia akan keluar kebaikan, tangan gerakan, kaki dia akan mengeluarkan kebaikan. Ustaz Azbi pun bila beradab dengan saya, dia beradab dengan tenang, dengan aman. Kenapa? Dia faham saya orang Islam. Maka sebagai orang Islam, mendahulukan kebaikan itu dengan niat. Maka saya datang pada dia dengan niat yang baik. Maka bila niat yang baik muncul, maka kebaikan daripada gerakan tangan, kaki dan segalanya akan terhasil. Nampak tak tuan-tuan bagaimana tarbiyah niat yang terlalu penting, yang perlu kita kuasakan dalam kehidupan beragama dan kehidupan kemanusiaan. Kerana sebenarnya kita tak banyak masa. Kita tak punya banyak masa untuk kita menangguh-nangguh kebaikan, dan kerana masa kita dengan Allah Ta'ala ini terlalu misteri, kan? Sebagaimana kita faham
tentang konsep ajal, kan? Itu sebagai sedikit kita kata apa, ulang kaji balik tuan-tuan berkenaan dengan kepentingan niat. Dan yang keduanya, sebagaimana biasalah, sama-sama kita memperbaharui lafaz niat yang baik pada pertemuan ini dan masukkan niat-niat ketaatan sebanyak mungkin untuk mengangkat darjat amal yang kita lakukan ini pada tahap yang maksimal dan optimal, insya-Allah tuan-tuan ni. Kita sambung pada perbincangan bab yang ketujuh, mayurja min rahmatillah, apa yang diharapkan daripada rahmat Allah Taala. Kita sebut pada perbincangan sebelum ini, latar belakang kepada topik ini boleh kita andaikan begini tuan-tuan. Topik ini adalah topik yang membina sangkaan baik kita kepada Allah Taala. Okey? Macam mana kita nak bina sangka baik dengan Allah, maka kita mesti menguasai fiqh rahmat Allah. Okey? Kita kena tahu apa yang disebut sebagai rahmat Allah. Bukan setakat tahu, mesti fiqh, mesti faqih. Bahasa faqih cukup faham. Cukup faham. Okey? Maka antara usaha yang kita lakukan ialah dengan kita mendalami perbincangan, antaranya kandungan pada bab yang ketujuh ni tuan-tuan. Kenapa kita mesti ada baik sangka kita dengan Allah? Kenapa tuan-tuan? Kerana kita kena jumpa dia. Itu asasnya. Kalau tak sabit dengan kita ada appointment dengan Allah, apa susah-susah kita nak sangka pada dia? Kita tak ada apa-apa dengan dia. Tapi ini ada ke kita tak ada apa-apa dengan Tuhan? Masing-masing ada kad jemputan belaka, appointment date belaka kita ni. Tinggal lagi bila masa tarikh pertemuan tu kita tak tahu. Ajal kita. Boleh faham tuan-tuan Jadi oleh kerana kita ada appointment dengan Tuhan lah, menyebabkan kita kena riki, kena usah-usah. Boleh guna perkataan tu tuan, anak-anak kita punya bahasa. Usah-usah, riki-riki. Kita orang generasi 60-70 tak jumpa perkataan tu. Tapi boleh faham ke kena usah-usah, kena cari-cari, selidik-selidik. Siapa Tuhan ni? Macam Mak Haji, kita nak jumpa dengan seorang tok wakil. Takkan nak redah begitu je Mak Haji. Sebab temuan tu penting. Kita ada hasrat kita dengan orang tu. Sudah tentu kita kena bisik-bisik dulu. Datuk tu lagu mana perangai, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, dia ni jenis cengeng ke tidak. Kena usah-usah, riki-riki. Maka kita nak appointment dengan Allah Ta'ala, kena riki-riki, usah-usah. Apa yang patut kita buat? Iaitulah mengenali Allah, ma'rifatullah. Sebab rupa-rupanya Allah buat satu kaedah. Kaedahnya apa? Ana inda zanni abdi bi. Aku berdasarkan bagaimana sangkaan hamba-Ku terhadap aku. Kita selalu duk bincang tuan-tuan. Kita bila berinteraksi dengan Allah, selalu Allah guna kaedah law of reflection, kaedah timbal balas. Kita dengan Allah Ta'ala, sentiasa Allah guna kaedah timbal balas. Apa maksud timbal balas? Allah tengok kita lagu mana, lepas daripada kita lagu mana, maka dia akan datang dalam keadaan lagu itu. Boleh faham tuan-tuan? Boleh guna perkataan tu. Pelik-pelik perkataan bagi ni. Bagaimana kita dengan Allah, maka Allah akan reflect dia dengan kita. Dalam hadis yang kita duk bincang pada bab mati kan, hadis sahih Nabi SAW sebut macam mana? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa hak seronok jumpa dengan Tuhan, Tuhan lagi seronok jumpa dengan dia. Man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang menyampah, benci, tak nak jumpa dengan Allah, Allah lagilah tak bersedia nak jumpa. Allah ni bukan jenis macam hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Kan dalam satu hadis sahih yang lain tuan-tuan, Nabi SAW sebut macam mana? Hadis kursi. Allah sebut, man zakarani fil mala' zakartuhu fi mala'in khairan minhu. Barang siapa yang sebut nama aku, yang ingat aku pada kumpulan yang dia duduk, maka aku akan sebut dia pada kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan dia. Nampak tak tuan-tuan? Law of reflection.
Bagaimana Allah bertindak mengikut tindakan kita. Barang siapa yang datang kepadaku, sejengkal, aku datang padanya satu hasta. Barang siapa yang datang padaku satu hasta, aku datang padanya ba'an, satu depa. Barang siapa yang datang padaku berjalan, aku datang padanya harwalatan, berlari-lari. Cuma dalam ilmu tauhid, jangan duk nampak sedepa, sejengkal tu. Itu tajsim. Ni nak cerita bagaimana Allah berdasarkan bagaimana kita. Boleh faham tuan-tuan ni? Kita lain. Kita sama makhluk ni punyalah letak baik sangka bukan macam-macam pada si A tu. Aku rasa dia ni baik, aku rasa dia ni penyayang, aku rasa dia ni dengar masalah, aku rasa dia ni akan ambil perhatian. Sampai-sampai tepuk dahi kita. Tak jumpa pun tak apa. Itu sangkaan kita dengan makhluk. Rupanya kita dengan Tuhan tidak begitu. Kita diajar supaya bersangka baik dengan Allah, kerana rupa-rupanya Allah terlebih baik daripada sangkaan baik kita. Boleh faham tuan-tuan? Itu Allah. Sebab itu antara satu daripada kaedah kita nak bersangka baik dengan Allah ialah fiqh tentang rahmat. Fiqh tentang ilmu kasih sayang Allah. Boleh faham tuan-tuan? Pada 2 minggu lepas kita bincang dalam konteks Gaza. Konteks Gaza. Macam mana kita nak faham rahmat Allah pada kehidupan kawan-kawan kita yang dibom setiap saat, minit, jam dan seterusnya. Lagu mana tu kita nak faham rahmat Allah tang mana duduk pada tragedi Gaza. Ini dah berapa minggu dah? 2 minggu dah kita bercakap. Masih belum berhenti, malah lagi teruk. Okey, tu lagu mana kita nak faham. Kita dah bincang sebelum ini tuan-tuan. Kita sambung lagi pada perbincangan rahmat Allah Ta'ala. Ustaz, kita berhenti surat 77 kan? Kat atas tu kan? Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Kat situ kan? Okey. Ambil balik dia punya perenggan kat atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Nabi SAW telah menerangkan kepada kaum mukminin rahmat Allah supaya mereka bersyukur kepada yang telah memuliakan mereka dengan rahmatnya, iaitulah Allah Ta'ala. Dan rahmat amal soleh itu sebesar-besar perkara lah tuan-tuan. Kasih sayang Allah pada kita ni apabila Allah lorongkan kebenaran agama dan kemudahan untuk kita beramal. Okay? Maka kita dengan peluang yang ada ni, kita pun buatlah kita punya kira bicara campur tolak, kira bahagi. Ya Allah ke Islam ni rahmat, ya Allah ke beramal ni rahmat. Kita pun gunalah kekuatan akal kita untuk buat kira campur tolak, kira bahagi. Kita pun buat simulasi. Satu watak manusia Muslim yang beramal soleh, satu watak manusia hak tak ada Islam, hak tak kenal amal soleh. Maka kita buatlah bandingan kepada cara hidup kedua-duanya, bandingan pada tujuan hidup kedua-duanya, bandingan kepada pengakhiran kedua-duanya. Maka di situlah akal logik dan akal waras kita menerima kebenaran Islam sebagai agama yang benar, sebagai satu yang disebut sebagai rahmat Allah Ta'ala. Kenapa tuan-tuan? Kerana dengan Islam ni, lagi dekat kita nak mati, lagi tenang kita akan rasa. Sepatutnya begitu. Kalau tidak rasa begitu, maknanya ada benda hak masih lagi lompong dalam diri kita. Boleh faham tuan-tuan ni? Lagi dekat dengan appointment kita dengan Allah, maka lagi tak sabar. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, tak sabar kita nak bertemu dengan Allah. Kan pelik tu. Siapa orang pelik ni? Orang Muslim. Adapun orang non-Muslim, lagi dekat mereka nak mati, apakah mereka lagi tenang? Tidak, lagi berserabut tuan-tuan. Berserabai mereka. Saya pernah bincang dalam perbincangan mudah kita tuan-tuan, macam mana kita pernah dengar dialog orang-orang hak kata orang menunggu mati ni, non-Muslim, dalam keadaan mereka rasa terlalu kosong kehidupan ini, hopeless, hilang harapan.
Yang mereka hanya tunggu sekarang masa mati je. Itu tak bincang lagi apa sesudah mati tu, tuan-tuan. Sedangkan dalam Islam kita diajar bahawa mati bermakna kita jumpa Tuhan, maka di situ kita akan mendapat segala apa yang kita dah korban sepanjang 40 tahun, 50 tahun kehidupan dunia kita. Bila matilah kita jumpa benda-benda macam tu. Menyebabkan orang-orang mukmin dia akan sentiasa positif, akan sentiasa energetik, tuan-tuan, akan sentiasa bertenaga pada kehidupan di depan, bukan sentiasa pesimis, makin mengalah, makin kecewa, makin patah hati. Tidak begitu. Itu beza, tuan-tuan, antara Muslim dengan bukan Muslim. Kemudian dari sudut cara hidup, oh ya Allah, orang Islam bukan kehidupan manusia membujuk lalu melintang sapu. Tak ada halal haram, tak ada hitam putih. Orang Islam kehidupannya hitam putih. Sebelah kanan syurga putih, sebelah kiri neraka hitam, tuan-tuan. Ini kehidupan orang mukmin. Nak buat satu benda, pertimbangan akal dan pertimbangan iman mengajak dia berjaga-jaga pada kehidupan akhirat. Tapi kehidupan yang di luar Islam lagu mana, tuan-tuan? Tengok, Yahudi, tuan-tuan, kita tak sangka sebegitu kejam tindakan dia. Selama ni kita dengar secara catatan teori saja. Kita baca kitab, kita baca sirah Nabi, kita baca perjalanan sejarah dunia. Macam mana masyarakat dunia semua menyampah dengan Yahudi ni, tuan-tuan. Tak ada tamadun yang mengalu-ngalukan Yahudi. Sebab tu mereka ni tak ada negara. 1800 tahun mereka dalam keadaan bercempera di merata tempat. Dia jadi diaspora. Tak ada kumpulan yang bersatu atas nama negara Yahudi. Tok-tok nak diberikan Palestin kepada Yahudi. 1917 Balfour tulis surat pada Rothschild, suruh datang ke Palestin. Pasal Palestin diberikan kepada mereka. Siapa yang beri? British. Bila masa British punya Palestin. Ini cerita penjajah lah, tuan-tuan. Jadi kenapa mereka hidup dalam keadaan bercempera? Sebab mereka orang kenal perangai dia. Sampai kita orang Melayu pun sebut jahat macam Yahudi. Ini harga Yahudi. Sampai begitu. Tapi otak Yahudi dia lain sikit, tuan-tuan. Otak Yahudi ni kita lebih nampak macam licik dah. Cerdik tak bertebing, kata. Boleh guna perkataan tu, tuan-tuan. Cerdik tidak bertebing. Cerdik otak Yahudi. Cerdik menipu. Boleh faham, tuan-tuan? Sampai begitu sekali. Itu nak cerita tamadun Yahudi. Akhirnya kita nampak apa yang dia buat di Palestin. Tak kira sama ada budak kecil, bayi, orang tua, yang namanya hospital, namanya masjid, namanya sekolah, dia redah habis, tuan-tuan. Dia kira pakai langgar habis. Paling tidak sejahat-jahat Rusia, sekomunis Rusia pun kita tak dengar dia gempur hospital Ukraine, tuan-tuan. Tak pernah kita dengar rekod dalam berita dunia keluar dia menggempur hospital Ukraine. Tak ada. Padahal Rusia ni kita lebih nampak dia ni komunis. Tulang belakang kepada Soviet Union. Tapi ni tengok Yahudi yang dikatakan agama langit. Mereka mendakwa mereka adalah anak Tuhan. Akhirat disediakan secara bernilai tinggi untuk mereka oleh Allah Ta'ala. Ini, tuan-tuan, macam mana keadaan mereka. Ini orang kata sembang kari, pokok sembang kari ni, tuan-tuan. Pelik kita tengok Yahudi ni. Tapi kita yang pelik tengok dia, tuan-tuan. Pelik pasal apa? Ganas telajak. Dia pula pelik tengok kita, Maji. Netanyahu pun pelik tengok kita. Pelik sungguh tengok kita. Apa yang dia pelik pada kita, tuan-tuan? Pelik. Sampai ketara tu dia buat pada kita, tiba-tiba kita buat diam. Kita diam. Oh I see. Pelik Netanyahu pada kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Banyak benda pelik di Gaza ni, tuan-tuan. Sebab siapa yang mengharap rahmat Allah Ta'ala harus di sini wajib, tuan-tuan. Wajib beramal mengikut petunjuknya untuk mencapai rahmatnya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Pegang ayat ni, tuan-tuan. Ini ayat berkait dengan rahmat.
Jaminan Allah. Siapa yang cakap ni? Allah. Ini kalam Allah. Perkataan Tuhan. Nak boleh kita buka, baca depan mata ni bukan sesenang ABC. Ayat ni nak sampai depan mata kita ni. Ribuan ulama mati kerana nak mempertahankan ayat ni. Nak boleh sampai ke depan kita ni, turun langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nak boleh sampai kita. Daripada satu, Jibril ambil, pindah pada Nabi. Nabi nak dapat, bergegar tubuh Nabi, tuan-tuan. Unta sampai terjelepok jatuh. Berembes peluh Nabi. Dan kerana kuatnya ayat-ayat yang turun pada diri Nabi SAW. Elok-elok sampai kat kita boleh buat menyanyi. Inna rahmatallah. Boleh buat menyanyi. Oh ya Allah. Apa dah tuan-tuan? Jadi ayat ini ada jaminan yang cukup kuat. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Anak-anak yang belajar ilmu saraf kan, inna ada tu taukid, sesungguhnya. Dalam ilmu taukid, kalau ada ayat Quran yang bermula dengan inna, maknanya itu adalah bertujuan nak beri faham kepada kita. Mesej kat situ berat, mesej kat situ penting. Sekira-kiranya berat dan penting, sekira-kiranya orang yang bercakap tu guna alat penegasan. Alat penegasan. Sesungguhnya, kalau kita bahasa Melayu ke, apa dia tuan-tuan? Kalau saya di Terengganu tuan-tuan, letak tangan kat sini, rekod walk. Benda ni berlaku sungguh. Saya orang Terengganu tuan-tuan, dia letak tangan kat sini tau. Lepas tu rekod walk. Kita sini, demi Allah. Sumpah. Quran, inna, sesungguhnya, indeed. Okay? Kemudian qarib, guna apa tu? Qarib ni lafaz apa? Sifat musyabbah, sifat apa tak ingat dah perkataan dia tuan-tuan ni. Dia qarib boleh, qaribun boleh, tapi digunakan qarib. Sifat apa Ustaz? Sifat musyabbah ke apa? Menunjukkan mahal ataupun cukup dekat. Cukup dekat, bukan setakat dekat, cukup dekat. Dia punya pattern ayat ni. Okey tuan-tuan, ambil ayat ni, lekat pada ingatan. Kita rasa macam ada masalah pada diri kita, sakit, tak terubat, susah, tidak terubat, maka kita ingat ayat ni, Allah janji bahawa rahmat dia amat dekat sesungguhnya dengan orang-orang yang ihsan, orang-orang yang melakukan ihsan. Cuma yang perlu kita struggle ialah jadikan diri kita sebagai muhsin, sebagai orang yang berhak untuk mendapat rahmat itu. Siapa orang tu? Orang yang melakukan ihsan. Apa dia ihsan? Berkhidmat pada agama sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Itu adalah ihsan. Dalam istilah hadis berkenaan hadis Jibril, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu ialah sekira-kiranya bila kamu beribadah kepada Allah, kamu buat dalam keadaan kamu tengok Tuhan. Macam mana beribadah dalam keadaan kita nampak Tuhan depan mata? Sudah tentu yang terbaik, tip-top. Tapi kalau kamu tak nampak Tuhan, kamu beribadah dalam keadaan kamu yakin Allah sedang memandang kamu. Okay? Berjuruhnya bawa kereta. Kita sampai tegur dia. Tekanlah sikit meter tu. Tekan sikit pedal tu. Dia bolayan kita. Awak dia bolayan. Pasal dia perasan ada polis tengah duk mengintai dia. Kita duk geletek macam mana pun dia tak ikut kita. Pasal dia tahu sedang diperhatikan. Boleh faham tuan-tuan? Sama ni. Setidak-tidaknya orang ihsan, dia merasakan dia sedang diperhatikan. Kalau dia tak mampu nak dengan Tuhan, memang tak mampulah. Tak mampu ni siapa tuan-tuan? Orang bersih hati, orang yang suci jiwa, wali-wali Allah Ta'ala. Hatinya jadi cermin. Kita ni orang awam, setidak-tidaknya kita tahu bahawa Allah sedang memerhatikan kita. Maka sudah tentu kualiti amalan kita kualiti yang terbaik. Boleh faham tuan-tuan? Ke tak faham lagi? Tak faham, tukar sikit ayat. Beribadah macam duduk depan bapa mentua. Okey, faham. Beribadahlah macam kamu duduk depan bakal bapa mentua. Okey, boleh faham. Okey dah tu, bagus dah tu, boleh faham lagu tu. Kena pusing ayat lagu tu baru faham tuan-tuan ni.
Juga ayat kedua, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan. Ayat penting tuan-tuan Barang siapa yang sentiasa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, kita dah sebut tadi, appointment date kita dengan Allah, falyamal, mestilah beramal soleh. Dan ayat sepatutnya disambung sikit, ayat kedua tu penting, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tu penting tu, iaitulah jangan syirikkan Allah. Itu asas kepada amal soleh. Okay? Amal takkan jadi soleh kalau syiriknya berlaku. Dah banyak kali kita sebut tuan-tuan, syirik adalah jenayah akidah yang cukup mudah berlaku kepada orang semayang, orang baca Quran, orang sampai ke tahap jihad fi sabilillah. Orang-orang ni akal kata tak akan berlaku kufur. Sebab orang ni orang beriman. Iman, terima Tuhan. Kufur, lawan Tuhan. Sepatutnya kufur tak akan duduk dalam diri orang yang beriman, kerana dia sudah terima Tuhan, patuh pada Tuhan. Tapi kalau syirik, belum tentu. Syirik tak ada pada orang beriman. Sebab syirik nama pun membayangkan belum tentu. Apa maksud nama tu? Berkongsi. Berkongsi, bersekutu. Maka bila dia beramal, belum tentu tak ada kongsi yang salah dalam hati dia. Apa dia tu? Syarik, sekutu-sekutu yang dia percaya pada tahap kepercayaan pada agama, pada Tuhan. Itu yang bahaya pada syirik. Dan alim ulama kita ingatkan tuan-tuan, Imam Az-Zahabi ketika bincang tentang dosa jenayah yang paling besar, himpunan 70 dosa besar, syirik ini juga jangan lupa pada syirik yang paling halus. Syirik hak paling besar kita, insya-Allah orang mengaji ni sentiasa duduk dalam ingatan dan kecanaan kita. Kita tidaklah semayang pada Allah Ta'ala, lepas tu kita tunduk kepala kepada Tok Pekong. Tak ada kita buat begitu, sebab kita tahu itu salah, itu syirik. Tapi syirik hak nombor 2 tu, itulah ke mana tuan-tuan. Apa dia syirik hak nombor 2? Yang disebut sebagai asyirkul asghar, syirik yang paling kecil. Apa dia tuan-tuan? Iaitulah dosa melakukan riya'. Boleh faham tuan-tuan? Riya' adalah syirik yang paling kecil, menduakan Allah pada lintasan hati. Menduakan Allah pada niat. Boleh faham tuan-tuan? Sebab itu kita nak buang syirik pada niat adalah dengan kita mengikhlaskan diri dalam ibadah. Maka ikhlas itu adalah perlaksanaan tauhid uluhiyah kita kepada Allah. Tauhid yang sebenar-benar, tauhid yang bersih daripada syirik, muncul dalam gambaran amalan yang ikhlas. Boleh faham tuan-tuan? Habis kalau macam tu, ustaz-ustaz ngajar di masjid suruh janganlah terima sampul, tak ikhlas. Bukan itu, bukan isu ikhlas tuan-tuan. Terima sampul ke tidak bukan isu ikhlas. Itu isu perjanjian antara penganjur dengan ustaz-ustaz yang datang. Dan itu adalah isu berkenaan adat, kebiasaan kita. Orang memberi, orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Gitu. Itu kaedah hukum. Ikhlas urusan dia dengan Allah. Sebab ikhlas ni takluk dalam hati. Boleh faham tuan-tuan? Ikhlas takluk dia, tempat operasi dia dalam hati, bukan tempat operasi pada luaran zahir. Boleh faham tuan-tuan? Jadi kita nak kata dia tu tak ikhlas, hati dia dengan Allah Ta'ala, apakah dia lillahi ta'ala sungguh ataupun tidak? Boleh faham tuan-tuan? Yang keduanya kita bagi faham clear sungguh tuan-tuan bab ni. Yang keduanya, yang dimaksudkan tafridullah fin niyyah, kita menunggalkan Tuhan semata-mata pada niat. Tidak ada niat kedua ketika kita buat satu-satu amal ketaatan. Yang tu alim ulama kita fokuskan kepada riya'. Dan adik-beradik riya' itulah ujub dan juga sum'ah. Adapun unsur-unsur lain yang berbentuk keduniaan itu tidak dinamakan syirik. Syirik asghar tidak dinamakan begitu.
Contoh Imam An-Nawawi, Izzuddin Abdus Salam, Imam Al-Ghazali ketika membincangkan tentang niat kedua tadi, mereka memfokuskan bahawa yang dimaksudkan syirik kecil adalah apabila kita beramal supaya orang tahu kita beramal. Kita semayang supaya orang kenal kita semayang. Kita bersedekah supaya orang tahu kita ahli sedekah. Maka nak suruh orang tahu kita buat benda-benda macam tu, kita pun menunjuk-nunjuk. Boleh faham tuan-tuan? Ataupun kita bercerita-cerita. Kalau bercerita tu namanya sum'ah. Boleh faham tuan-tuan? Itu yang dimaksudkan riak. Adapun pergi ke masjid nak semayang, tiba-tiba ada niat nak jumpa Tok Imam, tiba-tiba ada niat nak bawa tempeyek, nak berniaga kat bawah, yang tu orang tak panggil syirik asghar. Boleh faham tuan-tuan tu dibincangkan tentang pergi Mekah, naik haji, buat umrah, tiba-tiba bawa kain batik pergi berniaga. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma perbuatan itu mengurangkan pahala ibadah. Boleh faham tuan-tuan Dia mengurangkan pahala ibadah, tapi dia tidak duduk pada syirik yang kecil. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, seorang ulama terkini yang glamour di media sosial tuan-tuan website yang dikenalikan begitu glamour seluruh dunia, Islam Q&A tuan-tuan. Dia ingatkan kita perkara ni tuan-tuan, dia tidak termasuk dalam syirik kecil. Apa dia? Tujuan-tujuan selain daripada riak, ujub dan sum'ah tadi. Boleh faham tuan-tuan clear Datang sini memang patutnya lillahi ta'ala lah, tapi ada juga nak jumpa dengan leha. Mau berhutang dengan aku RM10. Nak jumpa kat sini. Tu boleh tak? Boleh. Bukan boleh lah, maknanya tidak duduk pada syirik halus. Dia cuma mengurangkan pahala. Dalam keadaan itu kita tengok niat dunia dengan niat akhirat, mana yang lebih banyak? Niat nak pergi berniaga kain batik ke niat nak pergi haji tadi? Mana lebih banyak? Kalau lebih banyak pada keduniaan, maka dia menghilangkan terus pahala. Tapi kalau dia lebih kurang ataupun banyaknya adalah akhirat tadi, maka dia mengurangkan kualiti 100% tu. Boleh faham tuan-tuan tentang tu? Habis nak tahu macam mana? Lebih banyak tang mana? Kita punya hati. Tanyalah hati kita. Kita punya. Contoh, senang nak cerita. Masuk sini memang niat kita nak jumpa leha tadi kan. Sampai kat luar, tengok selipar leha tak ada. Terus tak kereta balik. Itu nampak sangat lah. Nampak sangat niat leha tu lebih pada niat nak cari redha Allah. Faham tu tuan-tuan Itu antara kita lah. Buatlah simulasi benda-benda macam tu tuan-tuan untuk kita jaga amalan kita. Jadi ingat, syirik adalah asas kepada amal soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala. Syaratnya ialah bersih daripada syirik, khususnya syirik besar. Syirik besar, apa beza syirik besar syirik kecil ni tuan-tuan? Syirik besar kalau mati tidak bertaubat, itulah yang kekal dalam neraka wal a'yadillah. Yang duduk dalam surah An-Nisa tu. Ibn Abbas sebut ayat dalam surah An-Nisa ni ayat yang paling mengerikan. Apa dia? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan ampuni dosa orang yang melakukan syirik. Dan selain pada dosa syirik, Allah akan ampun bagi siapa yang Allah kenaki. Jadi Allah buat ketetapan di situ. Orang yang buat syirik, Allah tak akan ampun sampai bila-bila. Apa maksud? Melakukan syirik tak diampunkan Allah. Maksudnya ialah melakukan syirik tidak bertaubat pada Allah. Boleh faham tuan-tuan? Kalau dia bertaubat pada Allah, Allah beri janji untuk mengampunkan taubat. Dan kita bincang generasi sahabat, mereka terdiri daripada orang-orang yang mengkufurkan Allah, mensyirikkan Allah, melalaikan Tuhan sebelum datang Islam. Boleh faham tuan-tuan? Bila datang Islam, mereka menerima Islam, maka Islam itu menutup kejahatan mereka sebelum itu, menyucikan dosa mereka sebelum itu. Al-Islam yajubbu ma qablah. Islam menghapuskan apa yang berlaku sebelum itu. Boleh faham tuan-tuan? Jadi taubat mereka adalah dengan masuknya mereka kepada Islam. Sedangkan mereka sembah patung dulu, percaya kepada Tok Pekong dulu.
itu sebelum Islam. Jadi bila datang Islam, mereka bertaubat dengan menerima Islam. Jadi dosa syirik kena faham betul-betul, ia dimaksudkan tidak dimaafkan sampai apabila mati dalam keadaan syirik. Di akhirat kelak Allah beri pada kita lesen untuk cari balik sekutu-sekutu kita tu, kemudian minta bantuan daripada mereka. Hal tajidu indahum syai'a, kok-koklah kamu jumpa sesuatu pada pihak mereka yang boleh bantu kamu. Itu matan hadis tuan-tuan. Jadi sudah tentu itu adalah satu kinayah, satu sindiran Allah kepada kita tuan-tuan. Bukan kita lah, pada orang yang melakukan syirik. Itu berkenaan dengan syirik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika turun ayat wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, maka iblis laknatullahi alaih menampak-nampakkan dirinya sambil berkata, saya termasuk dari sesuatu, tentu saya akan mendapat bahagian dari rahmatnya. Demikian pula kaum Yahudi dan Nasaran, Kristian. Ini tuan-tuan, bila turun ayat wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku ni dapat pada semua benda, meluas pada suatu benda, pada semua benda, maknanya dapat pada semua benda. Maka iblis mengangkat-angkat kepala, menunjuk-nunjuk. Begitu juga Nasrani dan juga Yahudi. Mereka rasa lega. Pasal apa? Sebab dengan janji Allah itu, maka mereka ada peluang untuk dapat rahmat Allah. Maka di antara rahmat Allah itu sudah tentu keampunan, yang kita semua pun nak kan. Jadi ibarat kata iblis pun perasan bahawa Allah akan ampunkan dia. Yahudi dan Nasrani pun perasan di akhirat kelak dia akan diampuni Allah. Pasal apa? Janji Allah tadi. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Lepas tuan-tuan. Ini pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian diturunkan lanjutannya, turun ayat lain. Fasa'aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna az-zakah wallazina hum biayatina yu'minun. Maka aku tetapkan rahmatku pada orang-orang yang bertakwa, yang berjaga-jaga dari melakukan syirik dan mengeluarkan zakat, dan mereka yang percaya kepada ayat-ayat kami. Itu dia, ketetapan rahmat itu Allah fokuskan lagi hanya diberikan kepada orang yang bertakwa, semayang, kemudian beriman, keluarkan zakat, kemudian beriman kepada ayat-ayat Allah Ta'ala, Quran tuan-tuan. Maka iblis patah harapan untuk mendapat rahmat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal iblis tak ikut perintah Tuhan. Walaupun dia ni duduk dalam pengertian sesuatu ataupun makhluk Allah, tiba-tiba bila datang ayat penjelasan yang kedua, maka kecewalah iblis. Tak dapatlah jaminan Allah untuk mendapat rahmat. Begitu juga, tetapi Yahudi dan Nasrani, itulah Kristian, mereka merasakan tidak melakukan syirik dan sudah mengeluarkan zakat dan percaya kepada kitab Allah. Itu perasaan mereka. Ini peristiwa di mahsyar tuan-tuan. Peristiwa di mahsyar. Sebab di mahsyar kita semua akan melihat bagaimana rahmat Allah tu begitu berleluasa. Ibarat kata kalau kita bayangkan dia berterbangan sana sini dapat. Pakai duk kendong belaka. Itu dimensi kedua perbincangan mahsyar. Boleh faham tuan-tuan? Dimensi pertama perbincangan mahsyar, dia adalah tempat kesengsaraan. Boleh faham tuan-tuan? Dia adalah yaumul ahwal. Dia adalah hari di mana bala bencana melebar luas, menyebabkan setiap kita terasa macam jantung tercabuk pada tangkai. Dalam keadaan kita hara belaka. Itu dimensi pertama, ahwalul qiyamah. Adapun dimensi kedua, dari sudut pandang yang kedua, di sanalah juga kita akan melihat rahmat Allah berlimpah ruah, terbentang luas dan mudahnya dicapai oleh setiap orang. Sebab tu kita dijumpa sebelum ni kan.
Sebelum ni saja. Perkataan Ka'ab bin Ahbar, seorang ahli kitab yang masuk Islam. Dia kata, kalaulah kamu tahu macam mana keadaan rahmat Allah sebenar, kamu akan berlenggang kangkung, dia kata. La'abta'tum fil amal. Kamu akan berlambat-lambatan untuk beramal. Maknanya ibarat kata berlenggang kangkung je kita, tuan-tuan. Jomlah. Jemaah. You go first. Gitu je, tuan-tuan. Siapa orang cakap macam tu? Orang yang tahu macam mana hakikat rahmat Allah. Ibarat kata begitu. Tuan-tuan boleh faham, tuan-tuan? Kata rahmat Allah yang begitu luas. Dan kita belajar sebelum ni, tuan-tuan, ada soal berkenaan dengan rahmat ini, hak kita nampak merajai dan berleluasa dalam kehidupan sekarang ni. Ini cuma satu rahmat je yang dilepaskan. Okay? Sedangkan di akhirat, yang satu ni digabungkan balik dengan 99. Dan itulah yang nak di let go pada kehidupan akhirat. Boleh faham, tuan-tuan? Sebab itu, ya Allah, senang. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi orang Yahudi dan Nasrani masih lagi mereka perasan mereka akan dapat rahmat Allah. Apa maksud rahmat di sini? Keampunan lah untuk mereka. Walaupun mereka dah bom Gaza setiap saat, mereka perasan akhirat kelak rahmat Allah datang. Boleh faham, tuan-tuan? Okey. Dan mereka juga perasan tidak melakukan syirik. Sedangkan kita semua tahu, tuan-tuan, agama mereka berasaskan kepada syirik. Tapi mereka perasan. Begitu. Bodoh semua pokok ni. Lepas geram juga, tuan-tuan. Bingung. Sebab tu, tuan-tuan, antara kesilapan manusia ni yang menyebabkan kehidupan akhirat musnah ialah apabila mereka ni tidak cerdik. Nanti kan sebut bodoh kan terkejut pula. Tapi rasa macam lembut sangat, tidak cerdik. Rasa macam pisang cheese saja. sebut bodoh juga ni. Kerana mereka bodoh. Sebutlah juga bodoh. Kalau Datuk Ismail Kamus lagi power ayat dia. Antara sebab dia bodoh, antara kesan dia bodoh ialah apabila orang ni dia jadi mangsa scammer. Itu jadi rosak tu. Scammer dalam agama lagi dahsyat pada scammer EPF habis, tuan-tuan. Tu habis EPF. Saya baca tagline dalam Isra' Awani. Seorang pesara tu, tuan-tuan, dalam masa berapa minit 3.63 juta habis. La ilaha illallah. Saya duk menung, dia kerja apa 3.63 juta EPF. Wallahualam, 3.63 juta. Cerita dia kena scam. Habis. Tukar nama, akaun. Allahu akbar. Macam mana jadi itu adalah perangkap akibat daripada penipuan. Tapi ada satu bentuk jenayah yang lagi bahaya, tuan-tuan. Apa dia? Jenayah yang disebabkan oleh scammer-scammer agama. Sebab itu watak-watak ni diingatkan dalam agama atas nama Dajjal. Dajjal tu scammer lah, penipu. Orang kelentong, kaki kelentong. Kenapa Dajjal ni kita minta berlindung? Sebab penipuan Dajjal dia bawa penipuan agama. Dia menyebabkan kemusnahan akhirat. Boleh faham, tuan-tuan? Bangun-bangun saja pada peristiwa kebangkitan, dia tengok negara akhirat dia tu habis terbakar ranak. Orang lain masih ada harapan lagi. Okay? Ada yang terbakar sikit je kan? Ada yang terbakar, yang hilang sikit je. Tapi ada orang yang bangun-bangun dia tengok harta akhirat dia habis terbakar habis. Saya ingat ada satu dialog antara dua orang. Seorang tu harta benda dia musnah dalam banjir. Seorang lagi terbakar. Yang musnah dalam banjir ni tepuk dahi dah kata, Allah, habis dah kata. Kena banjir habis dah kata. Penatlah pula kata nak baiki macam mana, nak bangkit balik. Yang kedua tu jawab macam mana? Abang banjir, saya habis terbakar kata. Bakar ni kita faham habis, tak ada apa. Jadi manusia ni apabila diperbodohkan oleh scammer yang namanya Dajjal ni, ibarat kata harta benda dia habis terbakar gentung. Tak ada nilai bersisa sikit pun. Itulah gambaran
kerugian akhirat kepada orang yang diperbodohkan oleh dajjal-dajjal. Skema-skema agama. Boleh faham tuan-tuan Jadi antaranya ialah watak orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian. Mereka diperbodohkan oleh skema-skema agama dajjal. Iaitulah kita belajar dalam sejarah pemikiran Kristian ini yang namanya Saint Paul itu, Paulus, dan padri-padri yang datang selepas itu menjunjung dan menyokong, menguatkan lagi doktrin-doktrin palsu yang dibawa oleh Paulus. Maka kesesatan yang paling dahsyat yang dibawa oleh Paulus atau Saint Paul ini ialah merubah la ilaha illallah kepada akidatul taslis, kepada akidah Trinity. Boleh faham tuan-tuan Sampai kita selalu disebut dalam Quran pun surah Maryam, sampai Allah sebut langit 7 lapis hampir-hampir pecah atas kepala, bumi hampir-hampir terbelah, bukit hampir-hampir cair apabila mendengar manusia mengatakan Allah ada anak. Takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Apabila manusia ni mengaku Tuhan ni ada anak jantan, anak lelaki. Siapa yang kata Tuhan ada anak? Kristian, Trinity. Boleh faham tuan-tuan ini skema agama yang tak boleh dimaafkan. Hari ini ajaran sesat yang paling besar adalah Kristian. 2.2 bilion manusia terperangkap dalam jaringan pemikiran salah. Kalau ikut bancian Wikipedia, 2.2 bilion daripada 8 bilion kita ni adalah penganut Kristian. Mereka ditipu hidup-hidup oleh penipu-penipu agama tadi. Boleh faham tuan-tuan ini bahaya. Sebab tu agama Islam asasnya ialah dia ajar kita jangan jadi bodoh. Boleh faham tuan-tuan Bagaimana Islam ajar kita jangan jadi bodoh? Belajarlah tuan-tuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kaedah dia. Sehingga kan pada pencarian ilmu ini dijanjikan syurga, fi sabilillah, diberi zakat, la ilaha illallah. Malah kita belajar apa tuan-tuan? Sampaikan anjing pun bila dia belajar, dia punya tangkapan jadi halal. Boleh faham tuan-tuan? Anjing masuk sekolah, bila khekah pelanduk, tahu khekah tuan-tuan? Hari ni pagi ni bercakap pasal Terengganu tuan-tuan Khekah bila terkam gigi pelanduk, mampus pelanduk, tak sempat kita sembelih, dia punya daging dia tu sah halal kita nak buat masak lemak cili api. Kak boleh, tak ada masalah kak, tak ada masalah. Boleh makan halal. Pasal apa? Anjing masuk sekolah. Tapi cuba yang sembelih pelanduk tu, tak malah tuan-tuan orang Yahudi, orang Nasrani. Waktu sembelih dia pakai perfume, dia pakai bow lagi. Nah, pakai kasut John Travolta. Kemudian dia sembelih. Sah tak sembelihan dia? Tak sah. Kenapa tak sah? Sebab dia tak ikut, dia tak ada ilmu yang benar. Dia tak ikut kebenaran. Tak ada ilmu apa profesor tu? Boleh faham tuan-tuan tu kedudukan ilmu tu adalah kebenaran dalam agama. Sampai begitu sekali tuan-tuan. Sebab itu antara perkara yang awal perlu kita jaga, elokkan diri kita jadi mangsa scam, antaranya belajar. Dan kita belajar tentang jerat iblis, talbisu iblis, antara senjata yang paling berkhasiat, paling efektif bagi iblis setan ialah, sekali lagi saya guna perkataan ni, bodoh. Saya guna lagi perkataan tu tuan-tuan supaya kita nampak benda ni terlalu teruk. Boleh faham tuan-tuan benda ni terlalu teruk. Disebabkan kebodohan lah manusia lupa ataupun tak buat benda-benda yang menyelamatkan kehidupan akhirat. Disebabkan kebodohan lah manusia gamak buat benda-benda yang membahayakan kehidupan akhirat. Sebab tu bodoh, kejahilan adalah musuh yang cukup besar selain daripada Yahudi di Palestin sanalah tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan berkenaan dengan pentingnya kita tuan-tuan jaga diri keturunan kita, masyarakat kita, tanggungjawab kita dalam agama untuk mengelakkan bahaya scam ni. Iblis patah hati, patah harapan untuk mendapat rahmat, tetapi Yahudi dan Nasara berasa tidak syirik.
dan sudah mengeluarkan zakat dan percaya pada kitab Allah. Kemudian turun ayat lanjutannya. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyah. Ialah mereka yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila turun ayat ni tuan-tuan, habis putus harapan Yahudi dan Nasrani. Pasal apa? Pada ayat ini dengan jelas Allah Ta'ala sebut rahmat yang Allah akan bagi let go pada kehidupan akhirat nanti ialah orang yang mengikuti ajaran dan juga laluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyal ummiyah. Okay, Nabi yang bersifat ummi. Sebahagian daripada kawan-kawan kita tuan-tuan sekalian ni, mereka cuba bahas balik apa yang dimaksudkan Nabi yang bersifat ummi. Mereka bahas bahawa ummi di sini bukan makna buta huruf. Sebab tak logik dan tak boleh kita sandarkan sifat buta huruf pada Nabi. Pasal apa? Buta huruf, apa yang kita faham tentang buta huruf? Maknanya teruk lah tak boleh baca, tak boleh menulis. Jadi mereka menafikan dan mereka cari laluan macam mana kita nak faham ayat sebegini. Bahkan antara cara mereka divert, mereka alih kefahamannya ialah ummi bukan makna buta huruf, tetapi maknanya al-ummi itu datang daripada perkataan sesuatu yang bersifat induk. Iaitulah pada diri Nabi ni dia mempunyai perkara induk. Apa dia perkara induk pada dirinya? Iaitulah induk pada ilmu, induk pada kebenaran, induk pada ibadah. Itu yang dimaksudkan dengan ummi. Tuan-tuan, pada saya ini tak betul tuan-tuan. Kenapa kita nak alih buta huruf daripada Nabi? Sebab kita silap faham pada konsep buta huruf. Kita orang Melayu ni bila dia sebut buta huruf, kita kata dia tu bodoh. Sedangkan buta huruf bukan bodoh. Boleh faham tuan-tuan Buta huruf, dia tak tahu membaca menulis sebab dia tak pernah dapat pendidikan itu. Tapi dia bodoh ke tidak? Belum tentu. Cuba ajar dia. Cuba ajar dia. Oh ya Allah, rupa-rupanya hak tak pernah masuk sekolah, bila dia ajar lagi cerdik daripada orang hak jadi mudi sekolah. Boleh faham tuan-tuan Jadi konsep kita ni silap faham pada perkataan buta huruf. Kita ni lajak sangat. Bila sebut dia tu buta huruf, terus dalam kepala kita, bodoh dia tu. Lah, kenapalah kita kaitkan bodoh dengan buta huruf? Cuma kebiasaan, adat. Orang buta huruf ni, orang tu bodoh lah. Itu yang jadi salah pada amalan budaya kita. Sepatutnya bila dah orang tu buta huruf atas nama gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, kena buat sesuatu supaya dia yang asalnya buta huruf, tak pernah ada pengalaman ABCDE ni, tiba-tiba boleh mendapat ilmu, boleh jadi cerdik. Boleh faham tuan-tuan Patutnya benda tu dibaiki balik dalam budaya masyarakat kita. Akhirnya bila dah budaya tu tak betul, bila kita jumpa perkataan Nabi yang bersifat ummi, kita tak boleh terima. Pasal kita kata Nabi tu bodoh. Bukan. Malah dia menyerlahkan lagi cerdik pada Nabi. Kat mana cerdik Nabi ni tertonjol? Terbukti. Bayangkanlah Nabi tak pernah masuk sekolah, tak pernah dapat bimbingan pendidikan. Tiba-tiba bila jadi Rasul, apa yang berlaku tuan-tuan? Kepintarannya terserlah. Kepintaran pada urusan kehidupan tuan-tuan. Cuba tengok apa yang Nabi buat. Ambil contoh mudah sudahlah. Dalam peristiwa hijrah sampai di Mekah, sampai di Madinah, Nabi buat apa? Kepintaran Nabi. Kenapa jadi pintar sebegitu? Sebab yang mengajar Nabi itu adalah Allah Ta'ala. Menerusi Jibril alami, tuan-tuan. Jadi akhirnya Nabi muncul sebagai satu watak orang yang tidak pernah ada pengalaman ABC 1, 2, 3, tiba-tiba menjadi ketua kepada satu gerakan yang namanya gerakan Tauhid tadi tuan-tuan, dan pula baca pula Quran, dan dia juga menjadi satu hujah bahawa Quran yang keluar daripada mulut Nabi bukan Quran yang direka cipta oleh Nabi. Boleh faham tuan-tuan Kat situ sebenarnya
Allah sandarkan ummi kepada Nabi ni sebab nak menonjolkan sifat keunggulan Nabi sebagai Nabi. Dan juga nak membenarkan bahawa wahyu Allah tu bukan reka cipta, rekayasa daripada mulut Nabi sendiri. Boleh faham tuan-tuan itu sedikit tentang perkataan ummi lah tuan-tuan Sampai di sini kaum Yahudi dan Nasrani putus asa dari rahmat Allah. Sehingga rahmat yang besar hanya khusus bagi kaum mukmin saja. Rahmat besar itu rahmat keampunan Allah pada mahsyar nanti. Rahmat dipersilakan dengan syurga Allah Ta'ala di akhirat kelak. Ini rahmat kemuncak tuan-tuan Sehinggalah rahmat yang besar hanya khusus bagi kaum mukmin. Kerana itu maka kewajipan utama bagi tiap mukmin memuji syukur pada Allah atas kurniaan nikmat iman yang diberikan Allah kepadanya. Di samping mengharap semoga segala dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala tuan-tuan Tengok apa yang berlaku di Gaza tuan-tuan. Tang mana lagi tak menunjukkan tentang benarnya Islam itu tuan. Tang mana lagi? Kecuali orang tu memang buta hati, buta mata semua tuan-tuan. Bayangkan macam mana kekuatan yang ada pada kumpulan penduduk Gaza ni tuan-tuan. Sampai kawan-kawan kita bentangkan hari ni fakta bagaimana ramai orang cari Quran, nak tahu Quran tu apa. Ramai orang nak menyelidiki Islam, nak tahu Islam tu apa. Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau kita tengok pada laluan Islamofobia tuan-tuan iaitulah kempen, keganasan dan juga fitnah melampau kepada Islam. Kita akan lihat lebih daripada 60% daripada kempen-kempen Islamofobia ini adalah berasaskan kepada fitnah dan prejudis bodoh, prejudis mudah. Bukan datang daripada faham mereka tentang Islam. Kenapa mereka serang Islam Sebab mereka tahu Islam ni agama yang terlalu teruk. Kerana Islam ni kalau diteruskan, dibiarkan berkembang, nescaya lagi teruklah manusia di bumi ni. Jadi kena serang Islam habis-habisan. Kempen bahawa Islam ni agama ganas. Bukan begitu. Mereka serang Islam, serang umat Islam kerana agak-agak mereka Islam teruk. Sedangkan kita faham agak-agak mereka itu datang daripada mastermind mereka di belakang. Untuk wakil mereka itu, untuk dalang mereka itu adalah orang-orang berkepentingan dalam Yahudi dan Nasrani. Kajian dibuat di Australia tuan-tuan. Pada akhbar-akhbar utama di Australia, dalam beberapa bulan dibuat kajian tuan-tuan, dilihat hampir setiap hari tidak kurang 8 artikel tentang jahatnya Islam, teruknya orang Islam. Orang Islam ni orang yang dalam kepala dia ada pembunuhan. Dalam kepala dia duk fikir macam mana nak ledakkan bom pada orang-orang yang bukan dia. Itu diwar-warkan, digembar-gemburkan dalam kempen Islamofobia. Tiba-tiba satu universiti buat kajian, pilih responden tuan-tuan di kalangan rakyat warga negara Australia ni. Ditanya soalan-soalan mudah tentang Islam. Siapa dia Nabi yang dipercayai oleh Islam? Tak boleh jawab tuan-tuan. Mereka bercakap tentang Islam bagaikan mereka cukup faham tentang Islam. Tiba-tiba soalan mudah, Nabi orang Islam ni Nabi apa? Tak tahu tuan-tuan. Quran, tentang Quran tak tahu nak jawab. Kitab suci bagi orang Islam, apa dia? Tak tahu nak jawab. Nak cerita apa? Memang confirm puak-puak ni bangun tidur terus wirid Islam jahat. Islam jahat. Orang Muslim penganas. Bangun tidur itu wirid dia. Padahal tak pernah belajar zikir dia, tak pernah belajar ataupun mendalami apa dia Islam. Itu kezaliman orang terhadap kebenaran tuan-tuan yang berlaku. Sebab itu munasabahlah bahawa apa yang mereka buat tu hanya serkap jarang. Jadi bila berlaku tragedi di Gaza antaranya tuan-tuan, dia memberi peluang kepada manusia ni selok balik Quran ni apa, buka balik Islam ni apa. Dulu kita pernah cerita tentang seorang ketua pengarang akhbar di Britain tuan-tuan, yang ditangkap di Afghanistan. Ingat tak kisah tu? Kisah Von Ridley sekitar tahun 2001 dulu. Kerana dia ni dah, kata orang, membuat-buat dah rasa jihad dia,
nak lawan Islam ni. Dia kerana hari-hari dia dapat berita tentang jahatnya Taliban, akhirnya dia sendiri pun nak memberi khidmat, nak berjihad untuk ambil berita-berita first hand daripada Afghanistan untuk disebar luas kepada masyarakat Eropah. Maka dia pergi ke sana menyamar jadi perempuan Islam, pakai burqa. Tiba-tiba pada satu peristiwa ketika dia duduk di atas belakang himar, tiba-tiba himar tu meliar, dia terjatuh. Bila terjatuh terbongkar tuan-tuan. Terbongkar dia tu bukan orang Islam. Senang je orang kafir ni kan. Orang kafir kalau terkejut dia kata apa tuan-tuan? Bullshit. Kita orang Islam kalau terkejut apa? Allah. Subhanallah. Allah Akbar. Buat-buat dia takkan sebut Allah juga. Dah baru perasan rupanya dia ni penyamar tuan-tuan. Apa lagi? Terus dia duduk dalam tahanan Taliban sekitar 10 hari je tuan-tuan. Tapi maksud tahanan ni bukan maknanya duduk dalam penjara. Kawan-kawan kita tunjuk gambar penjara di Israel yang dijajah, Palestin yang dijajah ni tuan-tuan. Di Israel. Besar mana penjara tuan-tuan? 1 meter kali 1 meter setengah. Besar mana 1 meter ni? Meja ni 1 meter. 1 meter. 1 meter setengah ni. Inilah diperam budak-budak. Lebih 700 orang. Umur 18 tahun ke bawah. Diperam sampai 10 tahun tuan-tuan. Duduk dalam ni. Macam mana tak gila. Itu hari tunjuk macam mana dibebaskan dari keadaan gila. Isteri kat depan, anak kat depan menangis, pegang kaki dia keadaan bengong, gila. Apa begitu sekali. Ini Yahudi. Undang-undang Tuhan mereka langgar, undang-undang dunia pun mereka langgar. Paling tidak tuan-tuan, Rusia tu masih jaga lagi undang-undang dunia. Undang-undang dunia antaranya Convention Geneva tuan-tuan. Convention Geneva menetapkan siapa-siapa nak berperang, dia kena terikat dengan akhlak. Akhlak dalam perang, jangan hala senjata pada civilian, pada innocent people. Kena jaga orang-orang yang tidak terlibat dengan perang, jangan sampai dihala bom dan bagai. Tempat-tempat seumpama masjid, hospital, bukan tempat pembunuhan. Kemudian kalau ada tawanan-tawanan yang mereka berjaya tahan, maka tawanan itu adalah manusia, jangan dibinatangkan. Itu Convention Geneva tuan-tuan. Dan itulah dia Islam. Adab dalam Islam. Boleh faham tuan-tuan? Ini Yahudi katanya agama langit. Apa yang dia buat tuan-tuan? Apa yang dia buat? Teruk. Jadi akhirnya apa yang berlaku pada Von Ridley tuan-tuan? 10 hari dia duduk dalam tahanan Taliban. Dia melihat siapa Taliban yang sebenar. Selama ini di luar sana Taliban digambarkan macam raksasa gigi tajam, tanduk ke atas, mata merah. Monster ditunjukkan sebagai monster, pengganas. Ditunjukkan macam mana Taliban begitu jahat menggantung Presiden Najibullah di pasar dalam keadaan terbuka. Macam mana Taliban terlalu jahat berjalan dengan rotan di tangan, membedal tubuh perempuan-perempuan yang dijumpai di jalanan. Jadi itu adalah Islamofobia yang cukup dahsyat tuan-tuan, memberi kesan. Kemudian ditunjukkan macam mana jahatnya tentera Taliban meletupkan patung Buddha yang paling besar di dunia di lembah Bamiyan pada ketika itu. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube macam mana keadaan patung tu. Dipahat gunung, dibentuk patung Buddha. Tiba-tiba Taliban letupkan. Bom, habis hancur tuan-tuan. Jadi ini adalah gambaran tentang teruknya Taliban. Padahal sebenarnya ada semua yang kita bincang tu ada cerita di sebaliknya tuan-tuan. Ada cerita di sebaliknya. Bila dia duduk dalam tahanan Taliban selama 10 hari, tiba-tiba realiti Taliban tidak sebegitu. Taliban terdiri daripada anak-anak muda kita umur 17, 18, 20 yang begitu comel-loteng, yang begitu beradab tuan-tuan. Halus dia punya akhlak. Saya pernah bercakap tentang Taliban ni di satu program tuan-tuan. Sebelah saya ada seorang karkun. Tahu karkun tuan-tuan? Tuan-tuan saja, tabligh ni mesti musuh tabligh. Tak ngam lah, tak ngam. Kenapa tak ngam? Orang tabligh, cikgu ni
Dia umur 80 lebih tuan-tuan, tapi umur dia Allah Akbar. Umur 80 lebih dan kemudian kesihatan dia masya-Allah. Dan lepas pada saya cerita tu dia datang dan saya, ustaz, apa yang ustaz cerita tu itulah yang saya alami. Apa dia, ustaz? Saya melihat Taliban ni baik sangat ustaz. Pemuda-pemuda yang ditanam dengan adab Islam, dengan akhlak Islam. Itulah gambaran Von Ridley di depan mata dia. Macam mana dia tengok pemuda-pemuda hak mengaji Quran, menghafaz Quran, menghafaz hadis-hadis ni, akhlaknya cukup halus, cukup lembut. Dan satu keajaiban dia melihat, siapa pun mereka, di mana pun mereka duduk, apabila datang azan, semua hilang. Pergi ke mana? Berjemaah. Dan dia bukan ditahan dalam penjara tadi. Dia duduk dalam tahanan Taliban, tapi dia bebas bergerak ke mana-mana. Tinggal lagi tak boleh keluar border dia je. Katakan border apa? Kawasan kita, Musala. Kawasan ni, sempadan dia. Jangan keluar sempadan aja. Itu maksud tahanan Taliban, tuan-tuan. Maka dari situlah dia mendapat kebenaran, kebenaran tentang Islam. Dia pernah beberapa kali uji. Antaranya, tak masalah tuan-tuan ni, dia gantung bra dia. Gantung bra, gantung seluar dalam. Dia nak tengok macam mana budak-budak muda ni. Tak ada tuan-tuan nak tengok. Ambil gambar. Tak ada. Kemudian pengalaman dia bercakap dengan pemuda-pemuda Taliban, tuan-tuan. Dia tengok pemuda Taliban waktu bercakap dengan dia, mata tak pandang dia. Pandang ke lantai, pandang ke dinding, pandang ke atas. Masa tu dia bangga. Pasal apa dia bangga? Aku kuat. Pandangan mata aku sakti. Pandangan mata kucing. Orang tak boleh nak tengok aku. Kalah dia tengok belaga mata dengan aku. Dia rasa bangga. Dia ni kuat, tuan-tuan. Lepas tu, dia baru tahu. Taliban tak tengok dia pasal mahram, bukan mahram. Boleh faham, tuan-tuan? Pandangan bukan mahram. Subhanallah. Akhirnya, dia dibawa jumpa dengan Mullah Omar, ketua Taliban, dan diberikan syarat pembebasan dengan terima Quran terjemahan. Puan ambil sudi tak untuk kami bebaskan puan dengan syarat puan ambil Quran translator ni, tuan baca. Itu saja. Oh, dia terkejut dengar. Semudah itu nak dibebaskan. Ingatkan kena bayar berguni-guni duit, tuan-tuan. Ingatkan kena semayang dulu 40 hari. Tapi tak semudah ambil Quran baca. Itu je. Kami bukan nak suruh puan jadi Islam, tapi kami nak suruh puan dapat maklumat sebenar tentang Islam. Tentang Islam. Akhirnya dia terima, tuan-tuan. Dan hari ini Von Ridley adalah pejuang Islam. Boleh faham, tuan-tuan? Beberapa kali datang ke tempat kita, buat kursus, share pengalaman, kemudian dia tubuhkan yayasan Ridley's Foundation untuk dapat dana untuk bantu kes-kes yang melibatkan peperangan, kebuluran, bagailah. Ini Von Ridley, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube pengalaman dia. 10 days in the hand of Taliban, tuan-tuan. Dia tulis buku 10 hari dalam tahanan Taliban. Dia cerita pengalaman dia sebenar. Jadi daripada kes ini membayangkan kepada kita tentang betapa musuh yang menyerang Islam bukan kerana mereka faham, tapi mereka di kalangan peringkat awam diperbodohkan oleh skema-skema atas. Boleh faham, tuan-tuan? Manakala orang atas pula lawan Islam kerana kepentingan peribadi, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, tuan-tuan. Sebagaimana yang berlaku dalam sejarah sepanjang masa. Itulah dia, tuan-tuan. Berhenti kat sini je. Dia hari ini. Ada apa-apa tuan-tuan nak tambah? Silakan. Ada seorang lagi, tuan-tuan, komando Amerika. Sarjan. Nama dia susah nak sebut dan susah nak ingat. Sarjan apa? Bergen apa tahu, tuan-tuan? 5-6 tahun disimpan oleh Taliban sebagai tahanan. Pada zaman Donald Trump, dia buat penukaran, tuan-tuan. Penukaran tebusan. Maka sarjan ni dilepaskan oleh Taliban dengan penukaran beberapa orang tahanan lain lah di pihak Islam, tuan-tuan. Alih-alih sarjan ni hilang balik pada Amerika. Tahu-tahu jumpa di Afghanistan balik, patah balik, tuan-tuan. Rupanya masuk Islam, tuan-tuan. Masuk Islam kerana dia rasa keindahan. Dia melihat depan mata mereka sendiri. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ada apa-apa cikgu? Apa-apa nak tambah? Silakan, Baji. Ada nak tambah apa-apa?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Islam sahih, kafir pun sahih. Ni nak tanya munafikun ni. Islam apa sih? Islam sahih, iman Sahih, sahih. Ya. Kafir sahih. Yang munafikun ni. Ya. Itulah cabaran kita. Dan itulah yang berlaku pada Gaza, tuan-tuan. Terima kasih Banji. Macam Banji nak suruh saya cerita pasal Gaza je balik ni. Setengah jam pula dah. Setengah jam. Umat Islam di Gaza, tuan-tuan, mereka dikhianati oleh munafik ni lah, tuan-tuan. Dan kita berjaga-jagalah. Jangan sampai kita duduk dalam kelompok munafik. Tuan-tuan, dalam Quran ada satu ayat. Ayat An-Nisa ayat 75. Orang yang sentiasa berkawan dengan Quran, menghidupkan diri dengan Quran. Ayat 75 An-Nisa ni dia menghantui kita, tuan-tuan. Apa ayat tu? Allah sebut, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kamu tidak berjihad pada jalan Allah? Wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan. Sedangkan orang-orang yang lemah di kalangan kamu, sama ada lelaki, perempuan, anak-anak, allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahliha. Mereka ini doa minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah keluarkan kami daripada tempat yang kami dizalimi, tempat yang menzalimi kami. Ayat ni, tuan-tuan, bila kita baca, sedar tak kita kena kepada saudara kita di tempat-tempat yang minoriti dan sedang dianiaya, khususnya di Gaza. Kita tak akan rasa benda ni kalau kita tak sensitif. Sebab tu saya kadang-kadang jadi makmum, tuan-tuan, saya duk perhati tu imam ketika baca doa, nak sebut tak tentang Gaza? Bukan Gaza lah, Palestin. Ataupun secara umum je, secara umum. Tak payahlah Palestin ke Syria ke, dia sebut secara umum. Ada tak dia nak sebut? Bila dia tak sebut, saya kecewa. Sebab apa kecewa, tuan-tuan? Kita rasa kita ni jaga kita seorang je. Sedangkan ketika itu berlaku kezaliman pembantaian. Dan peristiwa 7 Oktober kemarin, tuan-tuan, ada orang menyalahkan kenapa Hamas pergi jolok sarang tebuan. Ya Allah, yang cakap tu orang tu sampai ke tidak sebuah masjid? Faham tidak dalam perbincangan ilmu? Kenapa? Oh, sebab akibat peristiwa itu menyebabkan hari ini dibakar, dibedil Gaza. Ya Allah, Gaza baru sekarang ni ke dibedil? 75 tahun dah. Ini ethnic cleansing. Pembersihan etnik, tuan-tuan. Lagi dahsyat, peristiwa sebelum 7 Oktober itu lagi dahsyat. Kenapa lagi dahsyat, tuan-tuan? Sebab berlaku secara senyap-senyap, berlaku dalam keadaan disembunyikan berita itu daripada dunia. Hari ini baru dunia celik mata. Itu pun kita fahamlah keadaan yang menyedihkan kita. Nampak? Saya ingat tahun 2004 dulu, tuan-tuan. Apabila pejuang Chechen buat satu tindakan yang mengejutkan dunia. Mereka menggempur panggung teater dan juga hospital. Tahun 2004. Waktu itu berlaku perang di Gaza kan, tengah naik. Maka di panggung teater tu 500 orang terperangkap dalam tu. Di hospital, doktor-doktor, pesakit-pesakit dijadikan tebusan, tuan-tuan. Maka dalam satu wawancara dihantar reporter bercakap dengan ketua pejuang. Maka ditanya soalan, kenapa kamu buat lagu ni? Bukankah Islam ni menjamin keselamatan orang yang tidak bersalah? Apatah lagi hospital. Ini adalah zon keselamatan. Dipelihara oleh Islam, khususnya dalam waktu perang. Habis kenapa kamu buat begini? Apa jawapan ketua dia? Dia kata, kami tahu perbuatan ni salah. Tapi kami tak ada pilihan. Kami terpaksa buat. Kenapa? Zalim yang kami alami disenyapkan oleh dunia. Dunia tak peduli apa yang kena pada kami. Hanya dengan cara ini saja kami boleh tarik perhatian dunia terhadap kezaliman yang kami alami. Ini orang panggil wake up calling, tuan-tuan. Panggilan untuk bangkitkan kita daripada lena. Sama dengan Gaza. Itu pun menyedihkan kita, tuan-tuan. Kalaupun kerajaan-kerajaan yang jadi jiran-jiran Gaza tu tak nak izinkan ataupun tak nak mereka ni terlibat dengan hantar pasukan untuk menyelamatkan Gaza ni, cukup untuk mereka biarkan siapa nak bantu. Tapi tak berlaku juga. Kalau nak biarkan siapa yang berlaku, tuan-tuan, ramai saya ingat depan saya pun ramai nak pergi ni. Tu dah nampak muka macam nak syahid belaka ni.
Ya Allah, saya jumpa dengan bekas tentera tuan-tuan. Ada bisik dengan saya, ustaz. Saya nak pergi sana, ustaz. Dia kata. Dia tu imam tuan-tuan. Saya nak pergi sana. Dia kata, duduk sini saya tetap mati. Cuma mati di sini belum tentu mati syahid. Dia kata. Kalau di sana, dah terang-terang syahid. Dia kata. Dalam confirm, dalam forum tuan-tuan. Forum Nadia An-Nuri, Tun Dr. Mahathir, seorang lagi siapa tu? Kazana. General 2 bintang tuan-tuan. Major General Anas. Major General Anas ni tuan-tuan, macam watak Tok Imam kita. Macam ustaz kita. Janggut putih, pakai baju Melayu. Tak nampak dia ni general tuan-tuan. Nampak dia ni Tok Bilal masjid. Minta maaf lah tuan-tuan Tapi bila dia bercakap, subhanallah, meremang belum. Apa lagi kita tunggu, dia kata. Negara Islam ni, tunggu apa lagi? Patutnya kita dah siapkan tentera atas nama Kesatuan Umat Islam, seumpama tentera pengaman PBB. Izinkan pergi, dia kata. Kalau negara suruh pergi, saya pun nak pergi, dia kata. Saya pun nak pergi. Di sana tak ada yang sia-sia. Semua pahala belaka. Kemudian dia siap baca hadis, tuan-tuan. Man mata walam yaghzu walam yanwil ghazwa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa hak mati tak pernah berperang, tak pernah ada niat untuk berjihad, maka mati dia sebagai mati munafik. Tuan-tuan, mati atas cabang munafik. Sampai begitu sekali. Meremang dalam rumah saya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini nak cerita apa yang berlaku di sana. Sebab itu, tuan-tuan, mereka yang sedang mempertahankan Gaza sebenarnya mempertahankan maruah kita. Sebab Gaza tu bukan milik mereka saja. Bukan Gaza lah. Maksud kita tu Palestin, Baitul Muqaddas. Mereka jadi penegak maruah kita. Di mana kita nak letak muka kita, harga diri kita, kalau mereka kalah dalam perang tu, ataupun mereka mengambil tindakan mengkhianati agama. Sebab tu mereka tunjukkan keberanian dan kefahaman mereka. Apa pun yang berlaku, kami tidak akan berganjak. Lan nataraja' min hadhihi an-nidham, min hadzal nidham. Kami tidak akan mundur daripada perjuangan ini. Sebenarnya kita kata saja mereka ni macam mati katak. Tidak mati katak, mereka sedang berjuang untuk kita. Itu kan tanggungjawab kita dalam Masjid Al-Aqsa. Apa ni, ulama-ulama seumpama Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti selalu ingatkan tentang Masjid Al-Aqsa jangan pernah hilang daripada ingatan kita. Tuan-tuan sehingga kan ia menjadi peristiwa yang disabitkan dalam peristiwa mukjizat Isra' dan Mi'raj. Kenapa tidak Nabi diisrakan daripada Masjid Al-Aqsa ke Musalla Syifa' ni? Jauh sikit. Nampak sikit mukjizatnya. Tidak, kenapa dia pergikan Masjid Al-Aqsa? Sebagai nak membayangkan akan ada ujian iman kat situ, tuan-tuan. Dan itulah yang sedang berlaku. Boleh faham, tuan-tuan Allahu Akbar. Yang penting, tuan-tuan, sekarang kita berusaha untuk sentiasa bercakap, ingat dalam diri kita, tuan-tuan. Sebab apa yang berlaku di sana bukan mereka saja, tapi adalah kita, tuan-tuan. Jangan sampai kita melupakan dia, sebab dengan kaedah itu adalah gambaran munafik yang ada dalam diri manusia, tuan-tuan. Bayangkan munafiknya orang-orang Arab, orang-orang Islam yang ada di situ, tuan-tuan. Dalam keadaan mereka, anak-anak terpaksa rendam kotak-kotak di timbunan sampah dengan air hujan. Dalam keadaan mereka makan bangkai anjing, kucing dan juga himar. Diizinkan oleh ulama, tuan-tuan, untuk mereka makan. Tiba-tiba hanya beberapa kilometer je depan tu, penggiran-penggiran diraja makan dengan limpahan makanan. Nak apa? Nasi apa? Saya tak reti bab-bab nasi arah tu, saya kena tanya Omar dulu. Nasi apa tak? Nasi mandi lagi? Lagi nasi mandi lagi? Nasi mashwi? Bargau. Apa benda tak reti aku bab tu. Semua ada. Nak ceritanya duduk dalam hidangan tu, menyantap ya Rabbi pada hanya beberapa kilometer je kat depan tu. Dan tengoklah macam mana mereka berhabis-habisan untuk sukan, untuk hiburan. Kan sekarang ni kan Arab Saudi buka sambutan Halloween. Ya Rabbi, apa yang ada dalam kepala mereka, tuan-tuan itulah nak cerita gambaran munafiknya sebahagian daripada manusia akhir zaman, tuan-tuan. Munasabahlah Allah Ta'ala jadikan ia sebagai asas kepada keimanan, tuan-tuan. Siapa yang
mempertahankan iman, mereka duduk pada kebenaran. Itu tak kira lagi satu hadis Nabi SAW, tuan-tuan. Nabi sebut, hadis ni kita bincang lain, tuan-tuan, dah lewat ni. Sekadar ni sajalah, tuan-tuan ni. Ada apa lagi, Haji? Ada lagi? Oh, ya. Yahudi, kenapa Hitler tidak bunuh habis orang Yahudi, tinggalkan? Ya. Setuju. Kalaulah benar kata-kata itu benar-benar datang daripada Hitler, sebab kita sebut begitu tu sebab masih ada kebarangkalian perkara itu hanyalah propaganda. Umat Islam di Iran, mereka tak percaya tentang kewujudan peristiwa Holocaust. Sebab mereka melihat Holocaust ni hanyalah satu propaganda Yahudi untuk mendatangkan simpati dunia kepada mereka, supaya dunia membenarkan tindakan mereka menjajah Palestin. Kenapa? Sebab mereka dulu teraniaya dalam pembunuhan beramai-ramai, Holocaust. 6 juta. Itu dia punya argument dia lah. Jadi, kalaulah peristiwa itu benar-benar berlaku dan benar-benar perkataan itu keluar daripada Hitler, betul lah tuan-tuan, peristiwa itu hari ini terbukti dengan tragedi Gaza. Bahawa Yahudi ni memang Yahudi. Boleh faham tuan-tuan? Standard bila sebut Yahudi, datang dalam kepala kita standard Yahudi tu macam yang kita nampak di Gaza. Anak kecil ke, orang tua ke, hospital ke apa, dia sapu belaka. Kemarin tuan-tuan, satu ayah, suara dah habis, air mata dah kering. Dia pegang hammer satu. Tuan-tuan tengok tak? Cuba tak TikTok tu. Dia pegang hammer satu. Dia duduk ketuk. Macam mainan anak kita habis bateri. Macam mana? Jalan. Ketuk. Apa yang berlaku tuan-tuan? Bawah runtuhan tu 4 orang anak dia. Bawah tu 4 orang anak dia. Nak bantu macam mana tu? Sebesar-besar bangunan runtuh. Begini sana. Habis air mata. Allahu Akbar. Macam mana kita nak hidup dengan gambaran depan mata kita begitu? Akhirnya apa yang berlaku pada kita? Akhirnya kita guna doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabran ikhwaya ikhwanana fa inna mau'idakumul jannah. Itulah doa Nabi ketika keluarga Ammar bin Yasir diseksa dalam peristiwa Mekah. Sabarlah saudara-saudara kami bahawa janji Allah pada kamu adalah syurga. Itu saja yang kita mampu. Pada masa yang sama, menunjukkan kita ni seolah-olah balik semula ke zaman Mekah. Sedangkan ketika Nabi bercakap, Nabi berdoa begitu, Nabi cuma ada sekitar 80 orang hingga 100 orang di belakang Nabi. Tapi kita yang bercakap begitu, kita ada 1.8 bilion orang. Apa masalah kita? Sedangkan ketika Nabi sebut begitu, Nabi adalah golongan tertindas di kota Mekah, tidak menguasai politik. Tapi kita hari ini, negara-negara umat Islam ada 57 buah negara. Negara Arab saja 22 buah negara. Umat Islam Arab saja 500 juta orang. Mana pergi? Boleh faham tuan-tuan Sekadar sebagian satu muhasabah diri. Sekadar ni saja kita akhirkan antara sebagai kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimul ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma afrigh sabran 'ala ikhwanina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Allah.